Tetapi adakah agama-agama yang mereka anuti itu membenarkan penganutnya untuk membuat satu perkara yang bercanggah dengan fahaman mereka? Itu sebab hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita isukan isu LGBT contohnya, LGBT nak sebut, banyak-banyak kan TikTok sekat pula. Golongan-golongan sonsang ni, geng-geng pelangi ni, tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Adakah sebut kepada saya mana agama yang membenarkan penganut dia berfaham kepada fahaman pelangi ni? Ada tak? Tak ada, tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Hatta orang tidak ada agama sakai sekalipun tidak beranggapan perbuatan geng-geng pelangi ni bertepatan dengan naluri mereka. Tidak, tuan Allah. Tapi dia muncul daripada puak-puak yang hulu, yang melampau, yang mengubah perintah daripada agama mereka sendiri. Akhirnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang agama mereka sendiri pun melarang mereka lakukan perbuatan tersebut. Maka kita gelarkan mereka ni orang derhaka. Dalam Islam pun ada juga puak-puak ataupun umat yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut oleh Allah sebagai fasikin, orang fasik. Yang mana Allah perintahkan semayang, tak nak semayang. Tutup aurat, tak nak tutup aurat. Allah kata jangan berzina, dia berzina. Allah kata jangan main judi, dia berjudi. Allah kata jangan buat begitu, dia buat. Apa saja yang Allah larang, dia langgar. Apa yang Allah perintah, dia tak buat. Ini orang fasik. Dalam Islam wujud, dalam agama lain pun wujud. Maka dalam isu yang kita katakan kena meraihkan hak asasi kaum lain dekat Malaysia, dalam isu konsert ni bukan benda darurah, tidak daruriyat. Dia benda tahsiniat saja. Tahsiniat pun tak sampai tahap tahsiniat. Sebab apa? Bila kita lihat Hinduism ataupun kita sebut sebagai gejala orang berhibur yang melampau ini, akhirnya akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala manusia melupai batas-batasan yang dibenarkan oleh agama mereka sendiri. Kita tak usah cerita bab agama Islam, sebab kita memang kita faham Islam ni ketat, ada benda yang boleh, ada benda tak boleh. Dalam sisi agama mereka sendiri, Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya, ada benda yang mereka tak boleh buat. Tapi disebabkan adanya penganut yang derhaka kepada ajaran agama mereka, maka muncullah orang-orang yang hulu, yang melampau. Maka bila mana kita sebut menghadiri konsert-konsert maksiat yang berunsur maksiat, apatah lagi konsert artis yang meraihkan geng pelangi. Kalaulah kumpulan Coldplay itu mari menyampaikan lagu dia tanpa dia mempromosikan LGBT itu sendiri, saya pun tak heran, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mengatakan kenapa konsert daripada artis luar negara saja yang ustaz marah sangat, yang dalam negara ustaz tak marah? Siapa kata? Siapa yang khabar hamba tak marah? Kalau artis Malaysia buat konsert, hamba tak marah. Cuma isunya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, konsert lagu mana yang mereka buat? Konsert nasyid kah? Konsert dandut kah? Konsert gelik kah? Yang dibuat oleh baby tu yang buat tu, golik kah? Yang penuh orang lelaki tengok dia. Maka itu perbuatan-perbuatan yang sekali-kali kita tidak berkompromi. Bila kata benda tersebut haram, tak ada pula kita nak kata benda ni halal. Dia ada tengok. Asal muzik ini khilaf ulama. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Menyanyi begitu juga, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Maka yang biasa artis-artis guna, yang boleh lah. Maka bagi kita tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok apa benda yang boleh. Bagaimana cara kita nak membolehkan agar mereka sekurang-kurangnya patuh syariah. Pakaiannya menutup aurat, tidak bercampur laki-laki dan perempuan, tidak ikhtilat. Tidak ikhtilat ni bercampur laki perempuan. Tidak membawa ajaran-ajaran ataupun lirik-lirik lagu yang mensyirikkan Allah, yang mengajak ke arah zina dan sebagainya. Maka ini perkara yang perlu kita lihat dan kita tengok dan kita tekuni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang berlaku sekarang adalah bila mana kita menentang puak ni datang ke Malaysia untuk mengadakan konsert, maka dia kata dah kenapa zaman Perikatan Nasional ada konsert Billie Eilish, kamu senyap. Siapa kata saya senyap? Nah, siapa kata pemimpin PAS senyap? Siapa yang kata macam tu? Kita tidak pernah redha di atas perbuatan maksiat. Sebab kata Nabi SAW, redha dengan maksiat, kita sendiri melakukan maksiat tersebut. Kita tengok orang melihat muat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita redha perbuatan maksiat dia, maka kita sendiri telah melakukan maksiat sebenarnya, kata Nabi SAW. Maka kita tidak sekali-kali buat perkara berikut. Justru itu kepada golongan non-muslim yang berada dekat Malaysia. Kita nak ataupun kalian nak kami meraihkan kalian. Bagaimana pula kalian? Adakah kalian meraihkan kami? Adakah kalian meraihkan kami? Yang majoriti di sini, bila mana kami menentang perkara-perkara mungkar, kamu menggunakan hak asasi manusia. Ini hak kaum kami, ini hak agama kami. Salah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau hidup nak aman damai, kita lihat apa tujuan konsert tersebut. Sekadar nak berhibur ataupun ada misi terpencil. Maka dia katakan Coldplay datang ni ustaz, dia nak bantu sungai kita. Apa halnya? Kita tidak ada pakar-pakar ke? Kita tidak ada orang yang boleh memajukan agama ke? Kita tidak ada memajukan yang boleh menyelamatkan sungai kita ke? Adakah disebabkan dia menghadiahkan kepada kita alat untuk cuci sungai, tiba-tiba dia boleh, mu datanglah nak buat apa dekat Malaysia? Boleh? Tak boleh macam tu tuan-tuan sekalian. Itu sebab saya komen, ada serampang 2-3 mata yang ditujukan. Satu dibuat macam ni, yang lain ada dakyah-dakyah yang akan masuk. Maka hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya tak naklah orang kata kita nak melawan pihak-pihak di atas. Cuma saya nak sebut tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, sejak zaman Barisan Nasional lagi. Zaman Barisan Nasional, kemudian zaman PH sekejap, kemudian zaman Perikatan Nasional, kemudian zaman masuk balik PH, BN dan sebagainya, saya tetap stand, saya akan menegur. Saya akan menegur walaupun orang tak suka. Hatta dalam PAS diri pun saya menegur. Kalau JAKIM, saya tegur JAKIM walaupun menteri mana yang memegang JAKIM, hatta tuan guru saya yang memegang JAKIM ketika itu, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Ada benda yang kita kata JAKIM lambat untuk bertindak, maka kita tegur. Maka tugas menegur ni bukan tugas saya seorang, bukan tugas asatizah, tapi tugas kita semua yang menonton, 295 orang yang menonton pada hari ini, tugas kita semua yang bertindak untuk menegur kemungkaran-kemungkaran.
Dan saya bukanlah seorang yang sentiasa menghadap media sosial. Saya tahu semua masalah berlaku dekat Malaysia ni. Sebab macam contoh Coldplay. Saya tak tahu bila mana orang tanya, Ustaz, tak bantah ke Coldplay? Saya kata, apa benda pula Coldplay ni? Maka dia pun bagilah gambar. Dia bagilah video. Baru saya tahu, oh benda ni macam ni. Kalau orang tak bagi tahu, saya tak tahu. Itu sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata, man ra'a minkum munkaran. Siapa-siapa yang melihat satu kemungkaran. Lihat, ra'a sini kata ulama, ai alima. Kalau dia tak tengok, dia tak melihat, dia tahu. Dia tahu macam mana? Orang bagi tahu dia. Ataupun dia orang bagi tahu dan sebagainya. Dia ada maklumat yang disampaikan kepadanya, falyughayyirhu biyadihi. Dia kena cegah pakai tangan. Itu sebab saya tidak ada kuasa. Kalau saya orang PAS sekalipun, saya ahli biasa. Saya tidak terlibat langsung dengan politik. Memang tak terlibat. Cuma saya suka komen isu-isu politik. Maka ada orang yang hentam dan sebagainya. Itu pulang pada tuan-tuan. Paling teruk saya akan block saja, tu je. Dan tuan-tuan begitu, kalau tak suka kepada saya, block saja. Unfollow ataupun block. Sama juga macam saya, bila mana ada orang buat komentar mengarut. Bila kita buat posting, ada yang komentar mengarut, yang mencarut, yang mencaci. Saya tak suka yang tuan sekalian. Saya tidak menggunakan istilah caci maki dalam posting saya. Paling teruk saya hentam geng-geng Israel itu saja. Yang menghentam Gaza sekarang ni, saya guna la'anahumullah, laknat Allah ke atas mereka. Itu saja. Itu saja. Itu sesuailah untuk mereka sebab Allah pun telah melaknati kaum Yahudi ni. Tapi saya sebut macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ialah kita nak menyatakan bahawa kepada sahabat-sahabat semua, bila mana ada para asatizah buat posting, cuba kita posting, tapi tak perlu kita mencarut, kita caci maki dan sebagainya. Tak perlu. Kita meluahkan perasaan kita tidak setuju, itu sesuai. Tapi jangan sampai tahap kita mencaci maki, itu tak bagus dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekadar nasihat kepada sahabat-sahabat yang mungkin menyokong usaha kami dekat sini dan sebagainya. Jadi justru itu, saya tak baca lagi komen, ada 99 komen yang masuk tu. Lebih 99 komen yang masuk. Cuma saya sebut dalam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itulah yang